Jadi jom kita teruskan kepada nombor 8, Ustaz Haslin Baharim ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Bollywood. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak 2000. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama aku Muhammad Afiq bin Yaakob. Hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan penceramah yang terkenal ataupun penceramah selebriti yang terkenal dekat Malaysia. Okey, penceramah ni maksudnya adalah penyampai sesuatu maklumat ataupun fakta dah ada, dia cuma menyampaikan, dia bukan pengkaji, dia cuma penyampai. Di penceramah ni tidak digunakan oleh pembaca berita. Kita tak cakap penceramah berita, tapi kita cakap penyampai berita, sebab pembaca berita dengan penceramah dia adalah berbeza. Penceramah ni dia menyampaikan sesuatu mesej yang ada orang di hadapannya. Jadi dekat depan dia semasa dia sedang bercakap live tu ada penonton dekat hadapan, dan itu adalah dipanggil penceramah. Tapi nama penceramah ni tidak tergolong hanya kepada golongan agamawan. Contohnya macam penceramah motivasi, penceramah politik. Jadi tak semestinya hanya orang agamawan saja yang dapat gelaran penceramah. Semua nama yang disebut yang ada dalam senarai ini adalah nama-nama yang terkenal dekat Google. Di mana bila kita search je tajuk dekat Google, nama-nama penceramah ni akan keluar first sekali. Senarai ni dinilai daripada nama yang keluar dekat Google. Saya bagi contoh, kalau kita search tajuk Alam Barzah, terus keluar nama penceramah ni. Contoh, dekat follower Instagram dia, penceramah ni paling banyak follower. Tapi kenapa nama dia tak ada dalam senarai ni? Sebab kita tengok daripada Google, daripada search dekat Google. Bila kita search kat Google, apa yang keluar? Ini adalah nama top-top penceramah yang terkenal dekat Google search sahaja. Jadi jom kita teruskan kepada nombor 8, Ustaz Haslin Baharim ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Bollywood. Dikenal dengan nama Ustaz Bollywood sebab dia suka nyanyi lagu-lagu Bollywood setiap kali dia berceramah. First kali, Ustaz ni ada lawak. Dalam ceramah dia mesti akan ada lawak, mungkin dalam 50% lawak. Suara dia sangat sedap bila dia azan. Kalau korang search dekat YouTube mana-mana video, korang search je Ustaz ni azan, suara dia azan memang boleh dikatakan grade A yang paling sedap dalam banyak-banyak ustaz yang ada dekat Malaysia ni. Tak percaya, cuba dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak 2000. Dan ustaz ni pernah beritahu dalam satu ceramah dia yang dia memantau orang-orang di negeri Selangor yang nak azan dekat masjid-masjid besar Selangor. Dia yang pantau orang ni azan. Okey, seterusnya yang nombor 7, Ustaz Abdullah Khairi. Adik, rokok haram makro. Haram lampau tak hisap. Okey, kita tanya pelajar lelaki. Rokok haram kan makro? Makro haram jadah mama. Cik, makro. First kali, ustaz ni memang ada lawak. Dia punya lawak maybe dalam 70% dalam setiap ceramah dia. Dan yang kedua, bagi yang lemah semangat, tak digalakkan untuk tengok ustaz ni bercakap. Sebab ustaz ni dia suka menjerit waktu dia bagi ceramah. Dan ustaz ni setiap kali dalam ceramah dia, dia suka bercerita. Kadang-kadang tu sampai dalam cerita dia ada cerita. Cuba korang bayangkan, dalam cerita ada cerita lagi. Okey, yang ni nombor 6, Ustaz Syamsul Debat. Abang keluar dengan siapa tadi? Ada seorang tadi kesian ibu tunggal tu, tak ada siapa tolong dia. Abang tolonglah dia. Baik ke bang dia? InsyaAllah. Abang kadang tak sampai hati tengok dia dengan anak dia. La ilaha illallah. Macam mana kita boleh tolong dia? Ada idea. Wah, nampak? Abang, kalau betul lah abang, kalau cara abang tu memang ikhlas, saya tak ada masalah abang. Okey je. Bawalah dia ke dalam keluarga kita. Jangan mimpilah hayat. Kat belakang lah macam ni lah. Malah. First kali macam biasa, ustaz ni pun sama, ada banyak lawak. Lawak dia maybe dalam 70% dalam setiap ceramah dia. Dan ustaz ni dia pakai lorat Negeri Sembilan. Cara ustaz ni lebih kepada motivasi. Dan cara ustaz ni bercakap sangat lembut, tak begitu tegas. Tapi setiap poin dalam ceramah dia senang nak ingat, sebab dia punya poin tu sangat simple dan mudah untuk kita faham. Nombor 5, siapa lagi tak kenal kalau bukan Ustaz Azhar Idrus. Sama juga, ustaz ni terkenal dengan dia punya lawak. Dan setiap ceramah ustaz ni, dia akan sampaikan ceramah dalam lorat negeri Terengganu. Tapi walaupun setiap ceramah ustaz ni ada lawak, tapi dia sangat tegas dalam bicara pasal soal hukum. Selalunya walau ada bermacam pendapat dari para ulama,
Tapi ustaz ni akan ambil daripada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kata tak boleh, dia akan cakap tak boleh. Walaupun ada beberapa pandangan ulama yang lain yang mungkin ada yang kata boleh dan ada yang kata tak boleh. Seterusnya yang nombor 4, Ustaz Don Daniel. Ceramah ustaz ni adalah sederhana, tak begitu lawak dan tak begitu serius. Dan ceramah ustaz ni sangat mudah untuk kita faham sebab dia tidak guna bahasa yang susah. Dan ustaz ni juga sama juga, dia menggunakan lorat dalam negeri dia, iaitu negeri Pulau Pinang. Dan kalau setiap kali ustaz ni bagi ceramah, dia akan suruh orang buka kitab ataupun buka Al-Quran sama-sama dengan dia. Jadi dalam masa yang sama, bila kita dengar ceramah dia, kita boleh semak apa yang dia cakap, ayat keberapa, surah apa. Dan setiap ceramah yang ustaz ni cerita biasanya tak diceritakan oleh ustaz yang lain. Itu yang uniknya Ustaz Don ni. Seterusnya nombor 3, Ustaz Wadi Anwar. First kali ceramah ustaz ni memang kurang lawak. Ceramah dia agak tegas, tapi ceramah ustaz ni sangat mudah faham sebab dia menggunakan bahasa yang semua orang boleh faham. Dan kebanyakannya tajuk yang ustaz ni bawa adalah tajuk-tajuk yang berat. Contohnya macam Padang Mahsyar, macam tajuk Alam Kubur. Apa yang bestnya bila ustaz ni bagi ceramah, kita akan sentiasa rasa nak dengar lagi dan nak dengar lagi sebab cara penyampaian dia sangat memukau. Seterusnya nombor 2, Ustaz Auni Muhammad. Ustaz Auni ni ceramah dia kurang lawak, tapi ceramah dia sangat best sebab dia menceritakan tentang sejarah dalam Islam. Jadi dalam ceramah Ustaz Auni ni, kita akan dapat tahu siapa dia orang Islam yang paling hebat dalam bidang perubatan, siapa dia orang Islam yang mencipta matematik ataupun subjek-subjek yang lain yang kebanyakannya sebenarnya dicipta oleh orang Islam. Dan tajuk yang Ustaz ni bagi ceramah biasanya adalah tajuk-tajuk yang berat seperti tajuk Illuminati, Freemason. Tapi apa yang best dan apa yang mengagumkan ialah setiap kali ceramah Ustaz ni, dia akan sebutkan tarikh-tarikh. Contoh Nabi Musa hidup pada tarikh zaman berapa, dia akan sebut pada tahun berapa Nabi Isa hidup. Dan benda ni ustaz ni akan kaji bukan sahaja mengikut dalam Al-Quran, tapi ada juga dalam Bible dan ada juga dalam kitab-kitab yang lain. Dia akan menceritakan semua kitab-kitab ni, apa yang terdapat dalam kitab-kitab tu. Jadi ceramah dia akan jadi menarik sebab dia bukan fokus pada Al-Quran saja. Jadi kita boleh tahu apa yang ada dalam kitab-kitab lain sebenarnya, apa yang dah diselewengkan dalam kitab-kitab yang sebelum ni sebenarnya. Dan yang nombor 1 ialah Datuk Ustaz Kazim Ilyas. First kali apa yang best ialah ceramah ustaz ni sangat santai dan tajuk dia tak begitu berat. Dan kebanyakan tajuk yang ustaz ni sampai biasanya adalah tajuk dalam rumah tangga. Tapi ada banyak juga tajuk-tajuk yang lain. Tapi ini adalah majoriti tajuk yang biasanya ustaz ni bawa ialah tajuk suami dan isteri. Dan ustaz ni macam beberapa ustaz-ustaz yang lain juga, dia menyampaikan ceramah dalam lorat negeri dia sendiri, iaitu lorat negeri Perak. Dan macam biasalah, biasanya ustaz yang menyampaikan dalam lorat negeri masing-masing ni akan ada lawak lah biasa. Dan macam biasa, bila tajuk tak berat, jadi kita pun mudah faham. Dan apa yang ustaz ni cakap, kita akan seronok nak dengar dan kita rasa nak dengar lagi dan nak dengar lagi. Jadi itulah semua antara penceramah-penceramah yang terkenal dekat Google. Jadi bila kita search dekat Google, kita search tajuk yang kita nak cari je, mesti kita akan nampak ke 88 nama-nama ustaz ni. Tak percaya, cuba korang search sendiri. Sama juga macam dekat YouTube ni, bila kita search dekat YouTube, kita search tajuk apa yang kita nak cari, mesti akan keluar 88 nama ustaz ni yang ada dekat bahagian atas-atas. Dan bawah-bawah tu, bila kita scroll sampai bawah, barulah ada nama ustaz-ustaz yang lain. Jadi korang boleh komen pendapat korang dekat bawah, korang suka ustaz yang mana dan apa ustaz yang best yang tak disebutkan dalam video ni, korang boleh komen dekat bawah. So semua terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Jangan lupa untuk tekan butang loceng dekat bawah ni, jangan lupa tekan butang subscribe, lepas tu tekan butang loceng dan jangan lupa share video ni dekat semua orang supaya channel ni dapat lebih berkembang dan saya pun akan lebih bersemangat untuk terus buat video lagi selepas ni. Terima kasih kerana support channel ni. Assalamualaikum, kita jumpa kat video yang akan datang. Bye bye. Kita orang lelaki apa paling sakit dia cakap? Apa yang paling sakit dalam hidup kita? Bersunat kan? Itu pun tak ada siapa sanggup mengulang lagi. Bercakap dengan anak ke main lagi. Alah, tak sakit dia macam gigit semut. Cubalah ayah sekali tengok. Kan? Jangan cakap orang termasuk yang bercakap. Tak berani. Tapi orang perempuan sakit tampak tak? Tu sebab kadang-kadang kita tengok isteri kita bersalin, tak tergamak gitu. Kita sendiri yang cakap, yang dah lah yang tak payahlah beranak lagi, cukup lah. Habis bang, anak kita target 5. Dah lah, bagilah mak lain pula. Tu tanda kasih sayang.